Yang dihormati Ketua Pegawai Eksekutif Seri Semi Abim Sungai Ramal, Ustaz Nazil Saifuddin bin Ibrahim yang berusaha Pengetua Semi Abim, Puan Johaini binti Saif yang berusaha Guru Besar Seri, Puan Rugayah binti Sebdi, guru-guru tolong kanan, ketua-ketua bidang, penyaras-penyaras dan staf-staf Seri Semi yang dikasihi sekalian. Okey. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, majlis menjemput Ustaz Suhaizi bin Ismail untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz Suhaizi. Okay, baik. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدي حمدا شاكري حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ber-GM pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah taklimat lestari kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu meningkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma dfa'anna al-bala' wal-ghala' wal-waba' wal-ta'un wal-fahsya' wal-munkar wal-baghy was-su' wal-mukhtalif والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Minna minkum taqabbal karim. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Suhaizilah atas bacaan doa itu tadi. Okey, sedikit pembukaan adalah okey, setiap sekolah yang ditubuhkan mempunyai kebetaraan tersendiri, okey, yang perlu ditonjolkan dan dicapai. Okey, kebetaraan adalah bermaksud penghususan, keunikan dan keistimewaan. Okey, untuk mencapai visi misi sekolah kita iaitu cemerlang pada tahun 2030. Okey, insya-Allah. Jadi seluruh warga sekolah perlu faham dan cakna terhadap kebetaraan sekolah. Kebetaraan sekolah Seri Semi. Okey, jadi salah satu kebetaraan sekolah kita adalah pembudayaan lestari, pembudayaan lestari. Okey, jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, majlis menjemput Ketua Pegawai Eksekutif Seri Semi Abim Ustaz Nazir Saifuddin untuk memberikan taklimat keseluruhan mengenai pelaksanaan kelestarian di sekolah. Okey, dengan itu majlis menjemput. Dipersilakan Ustaz Nazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara? Jelas Ustaz, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa zidni fahman. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sebelum kita teruskan majlis pada hari ini, jadi mari kita sebelum itu kita sedekahkan Fatihah kepada rakan seperjuangan kita, iaitu salah seorang daripada guru Tazki Al-Hikmah ini Pekalan Cepa Kelantan yang telah pun menemui penciptanya semalam, iaitu Cikgu Nurul Hasni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pengerusi majlis yang saya muliakan, Puan Guru Besar Porogai Asibli, Pengetua Puan Zuhaini binti Saif, guru-guru pelongkanan, penyelaras, ketua-ketua panitia dan guru-guru yang saya hormati sekalian. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana pada hari ini kita dapat melaksanakan satu program di atas talian Google Meet untuk kita mengadakan satu sesi taklimat, iaitu tentang pembudayaan lestari, terutama sekali di sekolah kita Seri dan Semi Abim Sungai Aman Dalam. Jadi sepatutnya taklimat ini patut kita laksanakan pada awal-awal tahun dahulu, tapi disebabkan oleh beberapa kekangan masa, kemudian ditambah lagi dengan PKP, dan selepas PKP pun ada saja program-program yang dilaksanakan pada hari Sabtu, maka kita terpaksa tangguhkan program ini dan barulah hari ini kita dapat laksanakan program tersebut. Dan program ini sangat penting untuk kita hayati bersama, sebab ini adalah salah satu daripada, seperti mana telah dijelaskan oleh Puan Lina tadi, ini adalah salah satu daripada kebetaraan sekolah. Jadi, kalau kita tengok kepada
Okay, kalau kita tengok pada kemitraan Seri Simi Abim Sungai Ramah Dalam, ni saya nak tunjukkan balik iaitu kita ada antara 9 karakter yang ada dalam kompetensi pendidikan agama, ada 9 karakter dan kita hanya memilih 3 saja. 3 saja karakter ini sebagai kemitraan kita. Sebab kalau kita nak ambil ke 9 tu, saya rasa kalau lupa, memanglah banyak, payah sebab banyak. Walaupun ada 9 kompetensi, tapi kita hanya menekankan 3 saja. 3 karakter daripada ahli hikmah itu untuk kita utamakan dalam kita nak menerapkan kompetensi ahli hikmah kepada anak muda kita. Okey, yang pertama kalau kita lihat pada yang pertama sekali untuk Seri Abim ada 3 kebitaraannya daripada kebitaraan ahli hikmah ni. Yang pertama pembudayaan Al-Quran, yang kedua adab dan bakti, yang ketiga kelestarian. Itu adalah untuk kebitaraan Seri Abim. Kemudian untuk Semi Abim ada 3. Yang pertama pembudayaan Al-Quran, yang kedua haraki, yang ketiga kelestarian. Jadi hari ini yang kita nak bincangkan ialah tentang yang ketiga ni, tentang kelestarian. Kebitaraan yang ketiga tentang kelestarian. Okey. Jadi sangat pentinglah untuk kita untuk kita pada hari ini, untuk kita mengambil sedikit tentang pentingnya kelestarian dalam kehidupan kita. Sebab seperti mana kita faham bahawa sebagai seorang Muslim, sebagai seorang hamba Allah di atas muka bumi ini, di mana kita adalah hamba Allah Ta'ala yang diutuskan hanya dalam jangka masa yang sementara. Mungkin ada antara kita yang diutus oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, ada yang umur 40 tahun, kita dah menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada 50 tahun, ada 60 tahun, dan kita pun sekarang kita tak tahu bagaimana keadaan kita. Jadi seperti mana kita tahu bahawa dunia adalah tempat sementara untuk kita hidup di atas muka bumi ini, sebagai jambatan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, dunia yang Allah Ta'ala bagi pada kita adalah pinjaman. Dan dunia Allah Ta'ala bagi pada kita untuk hidup kat dunia ni adalah sebagai amanah untuk kita sama-sama jaga. Supaya apa? Untuk mendatangkan keselesaan kepada diri kita. Bukan sekadar untuk keselesaan pada diri kita, tetapi kena fikir juga bahawa dunia yang Allah Ta'ala sediakan pada kita ni untuk keselesaan bukan sekadar diri kita, tetapi generasi-generasi kita yang akan hidup. Yang kita tahu berapa lama lagi dunia akan kekal. Jadi kita, tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala beri kita kemudahan untuk kita hidup di atas muka bumi ini, maka tanggungjawab kita untuk kita sama-sama menjaga bumi ini supaya kita semua hidup dalam keadaan yang aman, sentosa dan sejahtera, dan sampailah kepada anak-anak cucu kita, generasi-generasi, supaya kita dapat hidup dengan keadaan tenang, supaya kita dapat bebas beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan kita sihat, sejahtera dan sebagainya. Itu sebabnya penting untuk kita sama-sama cakna tentang perkara ini, untuk kita sama-sama memikirkan macam mana supaya dunia yang ada pada kita sekarang ni, yang kita hidup sekarang ini, kita sama-sama dapat jaga supaya kita sama-sama dapat melaksanakan kehidupan kita sebagai hamba Allah Ta'ala dalam keadaan kita beribadat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tenang dan senang insya-Allah. Jadi kita tengok kepada slide yang pertama sini. Jadi saya sebenarnya ada lebih kurang 60 slide saya sediakan untuk hari ini. Jadi kita akan cuba habiskan dalam masa 2 jam ataupun 1 jam setengah. Dan saya akan cubalah supaya tidak memberikan penjelasan yang panjang lebar. Dan anggaplah ini apa yang kita adakan taklimat pada ini adalah sebenarnya adalah satu perkongsian. Bukan saya nak mengajar cikgu-cikgu sekian, bukan. Ini adalah salah satu daripada perkongsian maklumat. Untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama berbincang, untuk kita sama-sama bertukar maklumat. Dan saya rasa cikgu-cikgu kat sini, terutama cikgu-cikgu sains ataupun cikgu geografi, mereka lebih tahu tentang kelestarian ni. Jadi mereka faham tentang kelestarian ni. Jadi benda ni sebenarnya adalah untuk satu sesi perbincangan dan anggaplah ini sebagai satu usrah untuk kita. Kita pun dah lama tak berusrah kan. Kita pun dah lama tak berusrah gabungan. Anggaplah ini juga satu usrah untuk diri kita, gabungan pada kita pada hari ini
untuk kita sama-sama bincangkan untuk kebaikan diri kita dan untuk kebaikan anak murid kita, insyaAllah. Jadi kalau kita tengok pada tajuk yang saya bentangkan tadi adalah macam mana kita nak membudayakan lestari dalam sekolah kita. Jadi untuk itu kita lihat kepada apa itu dari segi definisi budaya. Jadi budaya ini merupakan salah satu daripada cara hidup yang berkembang. Itu cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang ataupun kelompok manusia. Maksudnya kelompok orang itu manusia sama ada satu kaum ke ataupun satu kampung ke, dia ada budaya sendiri. Satu kaum ada budaya sendiri. Dan perkara ini diwarisi daripada generasi ke generasi. Ada juga kadang-kadang generasi itu ada juga budaya-budaya itu yang tak kekal. Sampai satu generasi dia terputus. Tapi ada juga generasi itu berkekalan sampailah kepada generasi yang seterusnya. Dan budaya ini terbentuk daripada berbagai unsur yang rumit. Termasuk dalam sistem agama. Kalau dalam agama pun kadang-kadang bergantung kepada keadaan agama sempat, kebudayaan kepada tersebut dan berpengaruh terhadap agama. Dan juga dari segi politik, ada istiadat, perkakas, dari segi bahasa, dalam keadaan rumah, macam rumah ni bahasa, dari segi rumah pun kadang-kadang kita tengok ada rumah Minangkabau dan sebagainya. Pakaian, kita tahu dekat negara kita ni pakaian, dari segi budaya ni ada macam-macam ikut pada kaum. Itu juga dengan karya seni. Jadi yang penting ialah macam mana supaya budaya yang ada ni, sama ada budaya itu dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang budaya tu budaya baru yang tak pernah kita kenal pun budaya tersebut. Tapi budaya yang baru ni yang kita nak masukkan dalam kelompok kita. Ataupun budaya tu masih ada tapi tak diamalkan. Contohnya macam dalam budaya Islam, memang dah ada lah an-nazafatu minal iman. Nazafatu minal iman, maksud kebersihan itu salah satu daripada cabang iman. Benda tu memang budaya dah ada budaya dalam Islam. Tetapi kalau kita tengok, walaupun sebenarnya benda tu dah jadikan budaya dalam Islam, tapi berapa ramai orang Islam yang mengamalkan budaya tersebut. Budaya kebersihan dan sebagainya, budaya memberi salam dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai budaya sebenarnya. Dalam agama pun dah ada benda tu. Tapi tak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebabkan benda tu tak menjadi satu kebiasaan, tak menjadi satu budaya. Itu yang dikatakan sebagai membudayakan. Maksudnya membudayakan maksudnya kita nak membiasakan sesuatu cara hidup. Macam mana untuk kita membiasakan satu cara hidup itu dalam kelompok kita. Supaya benda itu menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita dan benda itu dapat kita warisi kepada satu generasi kepada satu generasi lain. Kalau dari segi sekolah kita macam mana supaya benda yang sebelum jadi satu benda yang asing, contoh macam lestari satu benda yang mungkin asing kepada anak murid kita dan diri kita, macam mana supaya benda ni kita dapat budayakan dalam kelompok, dalam masyarakat, dalam warga Seri dan Semi Abim. Dan seterusnya untuk kita membudayakan benda ni, dan dia melalui satu proses. Dia melalui satu proses dinamakan sebagai satu pembudayaan. Jadi dia dikatakan sebagai pembudayaan. Daripada budaya kita nak membudayakan dan untuk itu dia kena melalui satu proses dinamakan sebagai pembudayaan. Jadi kalau kita lihat dari segi definisi di sini, salah satu proses yang dialami oleh anggota satu masyarakat dalam mempelajari sistem budaya ataupun adat istiadat yang hidup dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Jadi kita nak membiasakan dia dan benda ni satu proses, bukan kita cakap pada hari ni benda tersebut boleh diamalkan pada hari esok, tak. Dan dia melalui satu proses dan proses ni mungkin proses berpanjangan. Bukan memakan masa 1 hari, 2 hari, 3 hari, tak. Tapi mungkin memakan masa dalam setahun ataupun 2 tahun dan selama-lamanya. Dan benda ni kita nak supaya dia menjadi satu sampai dia menjadikan sebagai satu daripada unsur sistem budaya. Seperti nilai-nilai ataupun norma, aturan-aturan dan supaya dia menjadi mendarah daging dalam diri kita ataupun membudaya dan kemudian menjadi acuan tingkah laku. Daripada budaya itu yang kita amalkan itu menjadi satu tingkah laku, lahir daripada tingkah laku. Macam lestari ni, kita nak masukkan lestari sebagai budaya dalam kehidupan warga Seri Semi ni. Dari situ, kalau dulu kita anggap sampah tu benda biasa, kita nak buang je, kan? Sisa makanan kita nak buang je. Tetapi tak, sekarang ni macam mana supaya sisa makanan yang ada tu
kita nak macam mana kita supaya kita nak proses balik, kita guna balik sistem makanan tersebut. Sampah-sampah, botol-botol, itu yang kita nak gunakan sekarang ni. Jadi itu yang mengubah tingkah laku kita. Jadi kita dulu senang-senang, ada kertas kita nak buang, bakar dan sebagainya. Sedangkan benda tu sebenarnya boleh lagi digunakan. Itu sebenarnya kita nak ubah supaya tingkah laku. Acuan tingkah laku kita berubah. Bukan seperti dahulu. Dan proses ini berlangsung daripada kecil sampailah menjelang akhir hayat seorang. Jadi benda ni sangat penting kepada anak murid kita. Sebab anak murid kita ni ada yang baru umur 3 tahun sampailah 12 tahun daripada sekolah menengah sampailah 3-5. Jadi benda ni kita kena ajar kepada anak murid kita sejak daripada kecil sampailah akhir hayat seorang. Dan dia mulai daripada lingkungan keluarga. Keluarga sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting lah. Dan juga sebagai guru kita pun sama juga. Peranan kita sebagai guru mendidik anak murid kita. Dan juga tetangga sampailah dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Benda ni juga kita kena, kalau kita nak buat kelas harian ni, bukan setakat kita fikir hanya untuk warga Seri dan Semi saja. Tetapi kita juga fikir macam mana benda ni boleh diluaskan kepada kalangan masyarakat di luar sekolah kita. Terutama sekali di penduduk-penduduk Sungai Ramadalam. Itu kita nak luaskan benda tersebut supaya penduduk-penduduk masyarakat sekeliling kita pun dia faham tentang pola kelestarian. Sebab benda tak akan berjaya kalau hanya dalam satu kelompok saja. Tak akan berjaya, kelestarian tak akan berjaya dalam satu kelompok saja. Tapi dia perlu meluas lagi. Kita kena bawa kepada lingkungan sosial lebih luas. Jadi setiap masyarakat biasa ni memiliki berbagai peralatan untuk proses inkulturasi. Misalnya pengasuhan anak, ucara, sistem istilah kelakaban, kesenian, kita rakyat sebagai bentuk pendidikan formal. Dia ada macam-macam cara lah macam mana sebagai untuk kita memberdayakan masyarakat, untuk kita jadikan macam mana nak menjadikan sesuatu itu sebagai pembudayaan dalam masyarakat kita. Dan jadi dalam konteks kita, dalam sekolah kita ni ialah kita nak membudayakan ini dan kita nak menjadikan ini sebagai satu pembudayaan seperti ialah tak lain dan tak bukan melalui pendidikan. Jadi seperti mana kita tahu, pendidikan ini juga seperti pendidikan ini adalah satu proses. Satu proses dan pendidikan ini untuk membentuk tingkah laku, membentuk karakter anak murid kita ni, dia merupakan satu proses dan bukan memakan masa 1 hari, 2 hari, bukan sebagainya. Tetapi dia memakan satu proses yang panjang, bertahun-tahun, dan dia kena kelangsungan. Bukan hari ni kita buat, besok tak buat. Tetapi benda ni kena ada kelangsungan. Setiap hari kita kena ingatkan anak murid kita supaya kita jadikan ini sebagai satu proses pembudayaan kepada murid kita supaya mereka dapat terima benda ini. Sebab itu kita kena, sebab itu dalam kompetensi pendidikan hikmah, lesari ini dimasukkan. Lesari ini dimasukkan supaya kita nak mendidik anak murid kita tentang kelestarian ini. Jadi dia ada daripada 9 karakter tu ada satu karakter yang namakan kelestarian, dan benda ni kita terapkan melalui kurikulum sama ada dalam kelas ataupun di luar kelas atau melalui program-program co-curriculum. Ini dalam konteks sekolah kita. Jadi kita nak melaksanakan proses pembudayaan kelestarian ini melalui pendidikan, dan kita terapkan melalui proses dalam program ataupun program kurikulum ataupun co-curriculum. Dan seterusnya, ini tentang definisi lestari. Lestari sesuatu yang tidak berubah, kekal, seperti asal ataupun tetap. Melestarikan, menetapkan, mengekalkan sesuatu. Itu macam hutan yang ada. Macam mana kita nak kekalkan hutan tersebut supaya tak ditebang dan sebagainya. Pelestarian, pelindungan sesuatu daripada kemusnahan. Maksudnya hutan yang ada tu supaya kita lindung, supaya hutan tidak dimusnahkan sesuka hati untuk ambil balak dan sebagainya. Dan kelestarian adalah sesuatu keadaan yang tidak berubah ataupun terpelihara daripada asal. Ini masuk kelestarian. Hutan yang ada, hutan yang umur dia mungkin 1000 tahun, 1000 tahun, tetap terpelihara, tak berubah dan terpelihara seperti asal. Okey, seterusnya. Okey. Bila kita bicara tentang sesuatu perkara, satu topik, sama juga seperti dalam kelas kita, dalam subjek yang kita nak belajar, ada dia punya dalil-dalil. Apa dia dalil-dalil? Pertama sekali dalil akli dan juga dalil akli dan dalil nakli. Di sini kita nak bawa sikit kepada semua guru-guru dan juga kepada staf, iaitu tentang kita nak
lihat sikit latar belakang. Supaya ini sebagai dalil lah, sebagai dalil nakli pada kita dan dalil akli pada kita tentang pentingnya supaya macam mana supaya kita nak melestarikan alam ini. Jadi kalau kita lihat kepada latar belakang yang ada, terutama sekali dalam kehidupan kita sekarang ni, di mana kita tahu dunia kita sekarang ni dah menghadapi macam-macam fenomena berkaitan dengan alam yang membimbangkan, dan sehingga apabila berlakunya fenomena alam ini akan menimbulkan ancaman terhadap kehidupan. Macam mana yang berlaku sebelum ni, berlakunya hujan begitu lebat di Gunung Jerai, apa yang berlaku? Menyebabkan banjir yang begitu besar. Maksudnya kepala air turun daripada atas, membawa lumpur-lumpur daripada atas dan sebenarnya turun ke bawah, menyebabkan kerosakan yang berlaku pada kawasan-kawasan di bawah. Kerosakan itu teruk, ada nyawa yang mati, ada rumah yang musnah, jalan raya musnah dan sebagainya. Itu adalah ancaman-ancaman terhadap kehidupan kita. Ini sebab apa berlakunya perkara ini tersebut? Itu adalah sebabkan oleh fenomena-fenomena berkaitan alam, mungkin disebabkan oleh kelalaian kita sebagai manusia. Yang kita membuat satu benda tu tanpa perancangan, ataupun sebabkan sifat kita tamak dan sebagainya. Kita buat satu pembangunan tanpa perancangan, maka menyebabkan berlakunya kerosakan hutan, dan apabila berlakunya hujan yang lebat, maka berlakunya kepala air daripada atas turun ke bawah yang membawa kemusnahan kepada harta benda. Jadi antara ancaman tersebut ini, kalau kita lihat kepada yang tersebut, ialah perubahan iklim disebabkan perubahan suhu. Jadi dunia sekarang semakin panas. Antara sebabnya ialah penebangan hutan dan sebagainya lah. Ada beberapa sebab lagi, nanti akan saya jelaskan lagi. Jadi antara sebab perubahan iklim disebabkan oleh perubahan suhu, dan menurutkan kajian dari Breakthrough National Center for Climate Exploration, mana suhu bumi dijangka meningkat 3 darjah Celsius dalam masa 3 tahun. Jadi kalau dalam 3 tahun meningkat 3 darjah Celsius, maksudnya semakin lama semakin suhu kita semakin meningkat. Baru ni saya ada baca dalam akhbar, saya ada satu baca petikan, ada 3 negeri dekat negara kita ni yang mana suhu negeri tersebut makin meningkat, semakin meningkat. Saya tak ingat apa negeri tersebut, tapi kalau tak silap saya, salah satu adalah negeri Selangor. Jadi perubahan suhu di Selangor sekarang memang kita rasa memang Selangor sekarang makin panas. Sebabkan apa? Sebab Selangor lah negara yang paling banyak pembangunan dan banyak hutan-hutan yang telah ditebang, menyebabkan suhu di negeri Selangor ni semakin lama semakin panas. Itu antara ancaman-ancaman disebabkan oleh perubahan iklim, yang disebabkan oleh perubahan suhu, yang puncanya adalah disebabkan oleh aktiviti yang dilaksanakan oleh manusia. Okey, sebenarnya terang di situ juga. Bila adanya aktiviti yang dilaksanakan oleh manusia, akan menyebabkan adanya pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh seperti macam kilang-kilang. Mereka melaksanakan pembuatan dan sebagainya. Air daripada hasil pembuatan daripada kilang mereka curahkan ke sungai, parit dan saliran dan sebagainya. Air tercemar, udara, dan itu juga laut disebabkan oleh aktiviti kehidupan manusia. Dan kemudian populasi kehidupan manusia yang semakin bertambah menyebabkan penggunaan sumber alam makin kian meningkat untuk pembangunan industri, urbanisasi, pembinaan kawasan kediaman dan lain-lainnya. Ini salah satu sebab lah. Tak dapat tidak, sebab manusia makin lama semakin bertambah ramai, dan keadaan-keadaan terdesak, manusia terpaksa memenuhi keperluan kehidupan mereka. Jadi mereka terpaksa mengorbankan beberapa sumber alam, dan dengan sebab itulah menyebabkan terganggunya alam ini, maka berlakulah fenomena yang tidak sepatutnya. Dan isu-isu ini menyumbang kepada ketidakstabilan ekosistem, kesejahteraan hidup, bahkan akan mengancam kelangsungan generasi akan datang. Ini yang gambar ni saya tengok. Inilah contoh macam tasik kini kan, di mana kita tahu tasik kini di Pahang tu salah satu daripada tasik legenda. Dikatakan di situ ada naga dan sebagainya, itu dia kata-kata daripada cerita legenda lah. Jadi ini SAM ni adalah sahabat alam Malaysia. Sahabat alam Malaysia ni mereka menggesa kepada kerajaan Pahang hentikan erti perlombongan di tasik kini. Jadi apabila kalau ada berlaku ni, kalau tengok kawasan Gondol tu kan, kawasan Gondol tu tak jauh je daripada tasik kini. Jadi apabila kalau dilaksanakan program aktiviti perlongan itu diteruskan, makin lama dia semakin membesar, ini akan sampai kepada tebing, kepada tasik sini tersebut.
Jadi berlakunya maka akan berlakunya kerosakan pada tasik kini, dan kita tahu tasik kini adalah salah satu daripada ini adalah tempat pelancungan, dan juga ada di situ ada juga hazanah hutan dengan ada hidupan liar dan sebagainya. Begitu juga dalam tasik itu ada hidupan air dan sebagainya, maka akan terganggu ekosistem tersebut. Dan tasik sini juga ialah salah satu daripada dimasukkan dalam UNESCO ni adalah reserve biosfera oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa Malaysia Bersatu. UNESCO dah masukkan dalam ni. Tetapi kita sendiri kita tak sayang benda tersebut. Kita tak sayang, kita tak pelihara, dan kita nak merosakkan tasik kini tersebut. Disebabkan oleh kerana apa? Sebabkan tamak, maka bila melaksanakan aktiviti perlubungan untuk dapatkan duit dan sebagainya, maka kita lalaikan tentang ekosistem yang ada di tasik kini tersebut. Okey, dan seterusnya, ini adalah saya nak tunjukkan tentang satu video. Ini yang berlaku di Penang, disebabkan oleh satu pembangunan yang tak terancang juga. Ini di Penang. And it transformed a peaceful lockdown Tuesday morning to a chaotic one. Ini semasa lockdown berlaku ni. I noticed the once serene-looking waterfall nearby my house morphed itself to become a violent one. And suddenly my phone came alive, flooded with photos and videos of the immediate effect of this rain. Unusual occurrence started to show. Balik rumah. There has never been any ponding issue here before. Seems like our drainage could not take it anymore. It broke. It collapsed. The hills just couldn't soak and retain the rainwater. And the hills released the water wherever nature permits it. Even behind this bungalow. Our river too couldn't take it anymore. The river which naturally meanders through the land are now buried, straightened, become longkang. They call it river engineering. So when it rains hard like this, the river flows extremely fast, causing fishing boats to topple and erode riverbanks and causes ocean to look like this. My WhatsApp started to ring again. Photos and videos of drain gushing with rainwater, this time at Batu Ferringhi. I know that the inevitable will soon happen. Flood. True enough, photos and videos came flooding in again, alerting me a village at Batu Ferringhi was affected with a 1 meter high flood. This village is surrounded by luxurious bungalows and condominiums. Besides Batu Ferringhi, there was flood in town also, in Kampung Pakam. Does it make you think why the poorer people had to suffer more than others? Why do they have to bear the burden of overdevelopment and the sin of bad planning? The rain eventually slowed down and stopped at about 12 noon. Tomorrow, people will soon forget about this and move on with their lives. This is a digital documentation so that we can remember. Okey, jadi kita lihat tadi itu pembangunan berlaku yang tidak terancang di Pulau Pinang. Disebabkan bila berlakunya pembangunan tidak terancang itu bila hujan yang berlaku, hujan yang lebat, menyebabkan banjir yang berlaku. Dan itu juga seperti mana yang saya telah jelaskan tadi, begitu juga sama juga keadaan yang berlaku di Gunung Jerai baru ini. Okey, itu ialah dalil nakli yang mengatakan pentingnya supaya kita nak jaga alam
Dan juga saya nyatakan sini ialah dalil nakli, iaitu tentang penting tanggungjawab manusia di atas muka bumi ini untuk kita memelihara alam ini. Jadi kalau kita lihat kepada ayat Quran seperti mana dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi dalam ayat ini Allah telah menjelaskan macam mana supaya apabila Allah Ta'ala menjadikan manusia di atas muka bumi ini, di mana malaikat ketika itu berbantah. Dan masa itu Allah Ta'ala telah beritahu kepada kita, nak ingatkan kepada kita, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Apakah jawab malaikat-malaikat? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merosakkan dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami menyucikan namamu. Dan Allah Ta'ala berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini dalam surah Al-Baqarah, iaitu apabila Allah Ta'ala dah jelaskan dah kepada malaikat, aku nak jadikan di atas muka ini khalifah. Khalifah. Tapi malaikat tetap berbantah. Adakah kamu jadikan di atas muka ini orang yang melakukan kerosakan di muka ini? Ustaz Nazir, Ya. Ustaz Nazir boleh share balik Ustaz Nazir punya PowerPoint. Oh, dia terpadam Betul. Okay, terima kasih Ustaz. Okey, ada Ada tak? Belum, tak ada. Jadi? Kejap tengah present. Kejap tengah loading. Ada. Okay. Okey ada. Okey, ada Okey. Tadi saya risau juga ni sebab saya punya internet kawasan saya ni kadang-kadang putus-putus. Itu saya risau tu. Minta supaya okeylah. Okey. Okay, Ustaz. Jadi ini adalah daripada ayat Al-Quran yang saya telah jelaskan tadi, iaitu macam mana Allah Ta'ala telah jelaskan kepada malaikat, iaitu Allah Ta'ala nak menjadikan di atas muka ini sebagai khalifah. Jadi kita ni sebagai khalifah di atas muka ini. Jadi kemudian apabila kita dah dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah di atas muka ini. Jadi ini ada antara beberapa tanggungjawab kita sebagai khalifah, iaitu yang pertama untuk kita mewujudkan negeri yang baik, baldan taibah. Kita nak wujudkan satu negeri yang baik ataupun satu negara yang baik, iaitu dikatakan sebagai baldan taibah. Yang kedua, kita nak melaksanakan tugasan khairul ummah. Kita sebagai umat yang terbaik, dan juga kita nak melahirkan golongan-golongan ulul albab. Manusia-manusia yang berpendidikan. Manusia-manusia pendidikan. Dan yang manusia pendidikan penting ialah macam mana supaya dia dapat apa saja yang ada di atas muka ini, dia dapat memikirkan tentang kebesaran keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga sebagai golongan ulul albab. Yang kedua, yang keempat, melahirkan laskar dai ataupun dai alam. Orang yang berperjuangkan tentang alam ini. Okey, saya akan jelaskan satu persatu. Okey, untuk mewujudkan baldan taibah ni, kita ambil daripada surah As-Saba, yang mana Allah Ta'ala telah menjelaskan tentang keadaan satu negeri. Dalam Al-Quran itu penduduk negeri Sabak. Penduduk negeri Sabak ni adalah salah satu daripada pemerintahan yang ada di zaman Nabi Sulaiman AS, yang mana kita tahu dia telah diperintah oleh Puteri Balqis. Dan apabila Puteri Balqis ini beriman kepada Allah SWT dan mengikut kepada Nabi Sulaiman AS, negeri ini menjadi satu negeri yang sangat-sangat makmur. Negeri yang subur pertaniannya dan makmur, dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Walaupun Puteri Balqis ni dia telah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan dia telah memerintah negeri dia dengan baik, dan sampai negerinya menjadi satu negeri yang sangat subur, dan sehingga Allah Ta'ala telah menceritakan tentang keadaan negeri Sabak tersebut.
Allah Ta'ala cerita laqad kana li sab'in fi maskanin ayah jannat adin min yamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibur rabbul ghafur. Dan demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak satu tanda yang membuktikan kemuliaan Allah yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu 2 kumpulan kebun yang luas lagi subur yang terletak di sebelah kanan dan kiri kampung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah daripada rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri kami adalah negeri yang baik, aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha pengampun. Jadi itu yang kita nak. Jadi sebagai khalifah di atas muka ini, macam mana supaya kita menjadikan negeri kita ni negeri yang subur, makmur dan sebagainya. Negeri yang mana dapat memberikan keselesaan kepada penduduk-penduduk di atas muka ini. Dan dan itulah sebenarnya tugas kita sebagai khalifah di atas muka alam ini. Bukan kita nak merosakkan alam, bukan. Tapi macam mana kita nak menjadikan dunia ni, walaupun dalam keadaan kita nak memenuhi keperluan kehidupan kita, tetapi kita tak merosakkan alam. Tapi kita usahakan yang terbaik, alam dapat jaga dengan baik dan kehidupan makmur juga dapat dirasai oleh penduduk di tempat kita. Okey, yang kedua tentang dan juga untuk mewujudkan baldatan thayyibah juga, dari segi konsep ialah perlu ada tata negara yang ideal, yang bersifat madani. Dia punya rakyat-rakyatnya perlulah bersifat ideal dan juga bersifat madani, iaitu maju dari segi pemikiran maju, tak jumud, maju dari segi kerohanian, rakyat dia kerohanian pun bagus, bukan saja kerohanian, kebendaan dia pun bagus, dan kemudian terjamin dia punya kemakmuran dan juga keadilannya. Ini ada antara 7 ciri-ciri macam mana wujudkan baldatan thayyibah. Yang pertama dalam mewujudkan negara yang baik ialah pertama sekali tauhid menjadi dasar pemerintahan. Tauhid itu menjadi dasar pemerintahan. Yang kedua, pemerintahan yang adil dan amanah dan sentiasa disokong oleh rakyat. Yang kedua, menjaga sasiah rakyat dan kebajikan alam. Akhlak rakyat itu dijaga. Kebajikan alam juga dijaga, aman makmur dalam kesyukuran serta menjaga kemungkaran. Kemudian memetabatkan ilmu dan maju dari segi ukhrawi dan duniawi. Perpaduan dan keharmonian, sistem pertahanan yang kuat dan baik. Itu antara 7 ciri-ciri. Macam mana supaya kita nak mewujudkan negeri baldatan thayyibah. Okey, itu antara ciri yang pertama sebagai khalifah, apa tugas kita mewujudkan baldatan thayyibah. Yang kedua, melaksanakan tugasan khairul ummah. Kita sebagai manusia di atas muka alam ini, Allah Ta'ala telah beritahu kita antara tugas sebagai khalifah, iaitu Allah Ta'ala telah menjadikan umat kita, umat Nabi Muhammad SAW inilah sebagai umat yang terbaik. Allah Ta'ala telah jelaskan Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Dan katakanlah wahai Muhammad, kamu adalah sebaik-baik umat. Kita umat Nabi Muhammad SAW, umat yang terakhir dilahirkan di atas muka ini, tetapi kita adalah sebagai umat yang terbaik, yang dilahirkan oleh manusia, yang dikeluarkan oleh manusia. Sebab apa? Kita ada tugasan, iaitu kamu menyuruh kepada membuat segala perkara-perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara-perkara yang buruk, dan kemudian di samping itu juga kamu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seandainya walau aman ahlul kitab, maka seandainya berimanlah di kalangan ahli kitab sama ada Yahudi ataupun Nasrani itu beriman, maka tentulah itu adalah lebih baik lagi. Lakana khairan lahum minhumul mu'minun, sebagian daripada mereka iaitu Yahudi Nasrani itu sebagian mereka beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara tugas kita. Kemudian untuk kita melaksanakan tugasan khairul ummah ini, iaitu kita ada sebagai umat yang terunggul, kita ada 3 kriteria. Yang pertama sekali ialah tentang amal ma'ruf, kita kena melaksanakan amal ma'ruf. Yang kedua, kita kena melaksanakan nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar ni, kita tak hanya berkisar tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja dan dengan manusia saja, tetapi juga dia merangkumi hubungan manusia dengan alam. Itu kita kena faham.
Jadi masuk amar ma'ruf nahi munkar ini kita tidak hanya berkisar tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja, dan bukan tidak saja berkisar antara manusia dengan manusia, tetapi juga merangkumi hubungan manusia dengan alam. Dan kita juga kena faham antara hubungan alam dengan kita. Jadi untuk memahami hubungan alam dengan kita, iaitu kita kena faham iaitu Allah adalah sebagai Al-Khaliq dan telah mencipta alam serta dengan aturan dan ukuran yang rapi. Maksudnya Allah dah jadikan alam yang sempurna, dan alam itu juga Allah Taala jadikan ada aturan yang tertentu. Ada ukuran yang rapi. Maksudnya ada kadar dan kadarnya. Allah Taala dah tetapkan. Kita sebagai manusia tak boleh nak ubah. Jadi dia tak boleh nak langgar aturan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap apa yang ada di atas hukum ini ada aturan, ada kadar-kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Taala yang tak boleh dilanggar. Kalau seandainya dilanggar ataupun manusia cuba nak ubah aturan tersebut, itulah menyebabkan berlakunya kegoncangan ataupun melanggar kepada fitrah, menyebabkan kerosakan di atas hukum ini. Dan kita kena sampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Itu tugas kita sebagai khawarij ummah. Kemudian kita melahirkan golongan ulul albab. Ulul albab ni orang yang berpendidikan. Orang yang berpendidikan, di mana maksud ulu itu bermaksudnya tuan. Ulu ialah tuan ataupun pemilik. Kemudian albab ni jamak kepada lub. Lub ni maksudnya hati, intipati pada teras sesuatu. Lub ni maksudnya hati ataupun kita kata intipati ataupun teras sesuatu. Jadi ulul albab bermaksud mereka yang mampu memahami sesuatu hingga hakikat yang terdalam. Mereka yang memiliki ketajaman daya tenong dan juga telus dan tembus hingga ke teras dan iaitu inti hakiki. Maksudnya dia tahu apa maksud yang tersirat daripada benda yang tersurat. Maksudnya tahu yang lebih mendalam lagi apa yang ada. Jadi kesimpulannya ialah ilmuwan mukmin yang mampu melihat yang tersirat di sebalik yang tersurat. Apa yang tersirat tu, apa yang tersurat dia nampak apa yang tersirat dan dapat menangkap hakikat di balik ayat. Maksudnya di balik ayat ataupun tanda-tanda. Macam Allah Taala, macam sebenarnya apa yang ada terbentang di atas muka bumi ini, itu adalah ayat-ayat ataupun itu adalah tanda-tanda. Itu adalah tanda-tanda tentang adanya kebesaran, tanda-tanda adanya tentang Allah dan menunjukkan tentang kebesaran Allah Taala. Itu adalah hakikat. Itu adalah maksudnya ilmu. Jadi kesimpulannya adalah ilmuwan mukmin yang mampu melihat yang tersirat di sebalik tersurat dan dapat menangkap hakikat di sebalik ayat ataupun tanda-tanda. Dan kalau dalam Al-Quran ini ada 16 ayat yang menjelaskan tentang berkenaan ulul albab. Jadi ciri-ciri ulul albab dalam Al-Quran ialah mencakupi segala segenap segi nilai diri manusia. Daripada akal budi hinggalah kepada tindakan amal. Daripada akal fikiran kita akan melahirkan tindakan. Kalau akal kita fikir yang baik, maka akan lahirlah tindakan yang baik. Kalau kita berfikir buruk, maka akan lahirlah tindakan yang buruk. Itulah. Dan dari fikiran hinggalah ke perbuatan. Daripada batin hinggalah kepada gerak diri jasad. Kalau batin kita baik, maka lahirlah amalan-amalan baik. Kalau batin kita buruk, maka lahirlah amalan-amalan buruk. Daripada dan sebagai individu hinggalah berinteraksi dengan makhluk-makhluk sosial. Jadi kita ni manusia ni digelar sebagai makhluk sosial. Sebab kita bercampur gaul dengan manusia-manusia lain. Kita tak boleh hidup seorang dalam hutan, tetapi kita kena bercampur gaul dengan manusia-manusia lain. Okey, itu dasarnya untuk melahirkan generasi ulul albab. Ini ada antara karakter apa yang kata sebagai generasi ulul albab. Itu orang yang ulul albab ni apabila dia duduk inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina 'adzabannar. Jadi orang yang ulul albab ni dia akan apabila dia melihat apabila inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran langit malam dan siang ada tanda-tanda la ayatil lil albab, ada tanda-tanda
kekuasaan, kebijaksanaan dan keluar selamat bagi orang-orang yang berakal. Jadi orang yang berakal, orang yang ulul albab ni, dia akan melihat apa yang berlaku dalam semua ini, itu adalah sebagai tanda-tanda tentang keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Dan apabila ada benda ni, apa yang lahir jadi allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka yang sentiasa menyebut dan mengerti Allah semasa mereka berdiri ataupun duduk, dan semasa mereka berbaring, mengiring, dan mereka tentang kejadian langit dan bumi. Dan apa yang natijahnya, iaitu akan lahirlah manusia yang memuji Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha suci engkau, maka pelihara kami daripada azab neraka. Ini akan melahirkan manusia-manusia yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah manusia yang ulul albab, ciri-ciri manusia ulul albab. Dan seterusnya, ini ialah tentang yang keempat, ialah melahirkan laskar ataupun dakwah alam. Wal takminkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di kalangan kamu sekelompok daripada golongan kamu satu puak yang menyeru, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Mereka itulah manusia yang mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat dekat kalau kita lihat sekarang ni, tak semua orang mampu untuk buat perkara ni, untuk menginfakkan diri mereka, untuk mereka melakukan untuk dari segi untuk perjuangan tentang alam sekitar ni. Tak semua manusia mampu. Ini sebenarnya pada payah, sama juga seperti kita kan, kita jadi cikgu. Maksudnya bukan semua orang mampu jadi cikgu. Jadi begitu juga orang-orang yang berperjuang tentang alam sekitar ni, mereka ada di kelompok mereka ni, memang semua hidup mereka, kejayaan mereka ialah mereka nak berperjuang tentang alam sekitar. Jadi kena ada satu puak atau satu puak daripada mereka yang berperjuang untuk perkara ini. Dan kalau kita lihat dekat negara kita ni, kita ada satu antara ada organisasi yang berperjuang tentang alam sekitar ni. Yang pertama contohnya, kalau kita lihat ini sahabat alam sekitar, SCS ni ialah sahabat alam sekitar. Kalau dalam ABIM dia ada satu organisasi, satu agensi. Dalam ABIM dia ada satu agensi nama sebagai Geras Malaysia. Ini ada di kalangan mereka ni yang antara mereka yang terlibat dalam Geras Malaysia ni, memang mereka inilah pada masa mereka terlibat dengan Geras Malaysia ni berperjuang ke alam sekitar. Dan juga ada di kalangan mereka yang masuk dalam, ada juga organisasi yang berfokus sebagai PK. Okay, seterusnya ini adalah aturan interaksi alam. Ini seperti mana kita tahu, alam ni ada 3 interaksi. Pertama, Allah sebagai pencipta kita, dan kita sebagai manusia, dan kemudian kita sebagai alam. Jadi memang benda ni memang akan berlaku. Tiga segi ni memang berlaku. Tak dapat tidak, mesti akan berlaku. Kalau kita lihat tengok pada anak panah itu, manusia dengan Allah Ta'ala itu, kita ada sunnatullah dan adil. Maksud antara kita dengan Allah Ta'ala ni, kita ada tanggungjawab agama. Allah Ta'ala bagi kita agama untuk kita amalkan perintah-perintah Allah SWT. Itu antara kita dengan Allah SWT, kita kena taat perintah-perintah Allah Ta'ala, menjauh segala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Dan juga antara manusia dengan alam juga ada hubungan dia. Hubungan manusia dengan alam. Maksudnya manusia dengan alam ni, kita ada antara hubungan adil dengan budaya, dan kemudian antara Allah dengan alam itu ada hubungan sunnatullah. Itu antara interaksi 3 alam. Okey, kemudian seterusnya membina hubungan. Jadi kalau kita tengok pada dalam interaksi 3 alam ini, dia ada hubungan antaranya. Dia ada hubungan, contohnya macam alam dengan alam. Ada hubungan antara alam dengan alam. Maksudnya contoh alam tumbuhan, haiwan dengan manusia. Yang kemudian alam tanah, air dan udara. Dia ada antara alam dengan alam ni, dia ada tindakan, ada satu interaksi, itu dinamakan sebagai ekosistem. Sebagai satu ekosistem. Dan Allah Ta'ala telah dalam Al-Quran itu, Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Jadi setiap apa yang Allah Ta'ala ciptakan ni ada rupa masing-masing, tak sama. Tumbuhan ada rupa dia macam ini. Haiwan, tumbuhan ada rupa macam ini. Macam-macam jenis tumbuhan kan. Ada tumbuhan kecil ataupun besar.
Yang halus dan sebagainya. Rupa dia tak sama. Dan juga haiwan. Haiwan pun macam haiwan. Rupa pun tak sama. Kalau kita tengok kalau kita tengok kucing lah. Siapa boleh kucing kan? Kucing. Kadang-kadang muka dia kita nampak macam sama tapi sebenarnya tak sama. Kalau kita tengok betul-betul muka tak sama. Itu juga manusia. Manusia sama juga. Allah Ta'ala jadikan manusia ni rupa dia tak sama. Begitu dengan tanah, air dan udara. Jadi dia ada interaksi di kalangan alam ni, antara dua alam ni sebagai ekosistem. Okey, kemudian hubungan antara manusia dengan manusia. Antara kita dengan manusia itu dikatakan sebagai muamalat. Manusia dengan manusia dengan sebagai muamalat dan ada segala peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan sama manusia dengan kehidupan dan manusia dengan alam sekitar. Jadi kita ada muamalat. Kita ada muamalat antara manusia dengan manusia. Kita juga ada muamalat dengan kehidupan dan kita ada juga muamalat dengan alam sekitar. Dan kemudian manusia dengan alam, kita ada peranan dan fungsi di mana hubungan manusia dengan alam adalah bersifat holistik. Di mana masing-masing ada peranan dalam koridor rancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contohnya macam kita lihat hubungan manusia dengan alam adalah hubungan keimanan dan peribadatan. Maksudnya kalau kita lihat hubungan keimanan dan peribadatan, maksudnya kita ada tanda dan bukti. Maksudnya alam ini ada tanda dan bukti bahawa apa yang kita lihat di atas alam ini, kita mengakui akan keagungan Allah, kita akan beriman kepada Allah SWT dan kita akan patuh kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran kita dah sedia maklum, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan kemudian hubungan antara pemeliharaan ataupun hubungan pemeliharaan. Jadi manusia ni sebagai khalifah ialah tugas kita sebagai khalifah ni, kita kena memelihara alam ni dengan sebaik-baiknya supaya untuk memastikan kelangsungan hidup manusia dan makhluk-makhluk lain dalam keadaan baik di atas muka bumi ini. Dan juga kita ada hubungan kemanfaatan di mana setiap sesuatu di atas muka bumi ini sebenarnya Allah Ta'ala jadikan ni sebagai untuk berkhidmat kepada manusia. Jadi apa yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini, semuanya Allah Ta'ala jadikan sebenarnya untuk digunakan oleh manusia untuk berapa kepada manusia. Sebab itu kita kena sentiasa bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurnia yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, supaya apa saja nikmat-nikmat Allah Ta'ala kurniakan kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan kita tidak kufur dengan nikmat Allah Ta'ala kurniakan pada diri kita. Dan kemudian ini antara hubungan spesies, hubungan antara spesies dan ekosistem lah. Dia ada antara yang paling asas ialah individu. Kemudian yang paling akhir sekali ialah biosfera. Individu ialah tahap yang paling asas, mana macam kita lah individu. Kemudian populasi ini adalah sekelompok manusia daripada spesies yang sama, dia berinteraksi dalam kawasan yang sama. Kita sebagai populasi, komuniti, sekumpulan makhluk daripada pelbagai spesies berinteraksi dalam satu kawasan. Kemudian ekosistem ialah hubungan antara komponen biotik. Hubungan antara komponen biotik yang hidup seperti binatang, tumbuhan dengan komponen biotik yang tidak hidup seperti angin, air dan tanah dalam kawasan tertentu. Dia akan melibatkan juga interaksi lain seperti ketahanan tenaga dan juga nutrien. Jadi biosfera ni ialah hubungan antara ekosistem. Jadi kat dunia ni ada macam-macam ekosistem. Ada berbagai ekosistem di atas dunia ni. Jadi ekosistem yang berbeza-beza ni dia ada hubungan kain antara sama lain di satu sistem. Jadi dia sebenarnya berinteraksi satu sama lain di atas muka bumi ni. Itu sebab itu penting untuk kita jaga ekosistem yang ada di atas muka bumi ni. Jadi ekosistem ni ada banyak. Seterusnya, ni ada tadi contohnya ekosistem yang ada di daratan, ada ekosistem yang berada di lautan, ada ekosistem yang ada pada air tawar. Ini antara contoh ekosistem daratan, ada ekosistem yang ada kat hutan, ada ekosistem yang ada di padang pasir. Ini tundra ni kutub selatan lah. Kemudian savana, kemudian juga ada juga ekosistem di padang rumput. Kemudian ada ekosistem lautan. Ada ekosistem lautan, ada yang perairan cetek, ada perairan dalam, ada yang ekosistem di permukaan laut. Permukaan pun ada juga. Jadi kalau perairan cetek ni biasanya ikan-ikan dan tumbuh-tumbuh kecil berkaitan dengan daratan. Kalau dalam ni spesies-spesies yang lebih besar, lebih terperinci. Pada permukaan laut ni dia pengeluar utama menentukan cahaya matahari bagi menjaga prosesnya seperti fotosintesis.
Okey, seterusnya ekosistem air tawar ni ada tasik sungai. Tasik ni ada juga, ada yang asli, ada tasik asli, ada juga tasik buatan. Sama ada di tanah ditambak, ada tapungan ataupun empangan. Dan juga ada ada sungai. Okey, ini ada jadi dalam untuk mengukur dalam untuk mengukur tentang prestasi indeks prestasi alam sekitar ni, dia ada satu badan. Itu apa dia kata sebagai Environment Performance Index 2020. Ini adalah satu daripada indeks prestasi alam sekitar, iaitu dia mengukur prestasi alam sekitar sesebuah negara. Kita tengok nanti negara kita negara yang keberapa. Dan kita tengok nanti kedudukan negara Islam negara yang keberapa. Ini untuk 2020 Jadi sebenarnya dia indeks prestasi alam sekitar ni adalah diperkenalkan pada tahun 2006 oleh University Yale di bawah Pusat Sains Maklumat Sains Bumi Antarabangsa, iaitu dengan kerjasama Forum Ekonomi Dunia dan Pusat Pendidikan Bersama Suruhanjaya Eropah. Jadi dia ni digunakan untuk menilai prestasi kecekapan sektor pelaburan, sektor inovasi dan juga sektor teknologi hijau dan peranan negara dalam menangani isu pemanasan global. Jadi kita tengok berapa kedudukan negara kita, negara Malaysia ni. Jadi kalau kita tengok sini, dia ada sini FPP ranking ni. Kita tengok kepada yang biru gelap ni, dia antara 1 hingga 36. Yang gelap ni 1 hingga 36, kita tengok negara mana ni. Negara mana ni? Negara ni kan, gelap ni. Baik, kan negara orang putih ni, bukan negara orang Islam ni. Ni. Negara Islam tak ada, tak masuk pun. Ni. Kemudian ranking 37 hingga 72. Yang kurang gelap sikit. Yang ni. Yang ini. Yang ini. Tak masuk juga negara Islam ni. Tak masuk juga negara Islam. Ini. Ni. Ini 73 hingga 108. Yang ini. Yang ini. Ini mungkin ada lah ni. Ni. Afrika. Kemudian 19 hingga 144. Negara yang ni, negara China ni. China pun bawah sekali Kemudian 145, 180. Ni benua kawasan ni lah. India, Pakistan, Bangladesh semua ni. Dia antara ranking yang terendah lah. Kalau kita tengok negara kita, kita berada di ranking 37 hingga 32. Yang ni. Ranking 37 hingga 72 negara kita ni. Okey, nak tahu kedudukan nombor berapa antara 37 32 ni? Negara kita nombor berapa? Kita tengok kat sini. Ini adalah ranking dia. Negara kita adalah negara yang ke-68. Negara kita negara yang ke-68. Kira kita ni kita katalah kita negara Islam kan. Tapi kita ni negara yang ke-68. Negara yang ke-68. Dan antara di atas negara kita ni ada tak negara Islam yang lain? Ini kata Iran lah. Iran walaupun kata negara Syiah. Dia kata negara Islam kan, Iran. Di Malaysia, Iran, Jamaika dan atas ni memang tak ada negara Islam. Tengok pada sini. Denmark sampailah kepada nombor 44 ni memang tak ada negara Islam. Semua negara-negara Islam. Semua negara Islam. Dan kemudian di bawahnya ada lagi. Okey, yang ini kita tengok. Negara Islam, okey yang ini. Brunei Darussalam dia mendahului kita. Kita pada kedudukan 68 tapi Brunei pada kedudukan 46. Brunei pada kedudukan 46. Kemudian Kuwait pada kedudukan 47. Kemudian Jordan pada kedudukan 48. Jadi ada 3 negara Islam kat sini. Antara 46 hingga 48. Dan kemudian negara kita, negara Malaysia di kedudukan 68. Itulah kita katakan bahawa kita walaupun kita negara Islam walaupun dah banyak dah dijelaskan tentang pentingnya segala
untuk kita menjaga alam ni, tetapi banyak antara negara Islam ni tak mengambil takna tentang perkara ini, menyebabkan kita pada kedudukan yang di bawah lah dibandingkan dengan negara-negara Islam. Kemudian ni kita lihat kepada isu-isu alam sekitar. Apa dia isu-isu alam sekitar yang ada di dekat dunia sekarang ni. Yang pertama terutama pemanasan global. Pemanasan global ni salah satu punca ialah disebabkan oleh penebangan hutan-hutan. Penebangan hutan-hutan. Di mana kita tahu ni, kalau kita belajar sains, hutan ni mengeluarkan karbon dioksida. Hutan pokok dia mengambil karbon dioksida, akan mengeluarkan oksigen. Kita mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Jadi bila dah pokok dah semakin kurang, maka tak ada siapa pun nak menyerap karbon dioksida dan menyebabkan kawasan-kawasan semakin panas. Sebab itu kalau kita pergi ke mana-mana, kalau kita pergi ke kawasan-kawasan hutan, kita rasa sejuk kan. Kita pergi mana-mana kawasan hutan, kita rasa sejuk. Kita rasa nyaman, sedap, selesa, sejuk dan sebagainya. Dan kemudian pembakaran bahan-bahan api fosil. Salah satu sebenarnya pembakaran api fosil, yang di mana Amerika adalah negara yang kedua yang paling banyak melepaskan karbon dioksida. Sebab apa? Negara US ni negara perindustrian, dan mereka menggunakan bahan-bahan api fosil macam minyak lah, bahan fosil ni menyebabkan berlakunya US ni penyumbang kepada karbon dioksida, dan menyebabkan pemanasan global ni. Mana kita tahu salah satu sebabnya ialah lapisan ozon ni, apabila berlakunya pemanasan ni menyebabkan lapisan ozon ni semakin lama semakin besar, dan lapisan ozon ni sebenarnya dia consider untuk menapis cahaya matahari datang tembus ke bumi, tapi sebabkan lapisan ozon semakin besar menyebabkan dunia ni semakin lama semakin panas. Yang kedua ialah tentang pencemaran air, sungai, pembangunan sisa-sisa plastik. Kita lihat ni, sisa-sisa plastik ni. Sisa-sisa plastik ni banyak sangat yang kita gunakan. Walaupun kalau kita lihat kan, kalau kat negeri Selangor, ada kempen kan, tidak menggunakan plastik sampai kena bayar 20 sen kan. Tapi kebanyakan kita ambil endah je, bayarlah 2 sen. Pergi ke Speedmart ke, atau pergi kedai ke pasar dan sebagainya, tak apalah, bayar 20 sen. Sedangkan jadi itu juga dengan pembaziran sistem makanan. Kita banyak makan membazir. Terutama sekali kalau bulan Ramadan lah, di pasal Ramadan. Dan ada kaji sidik mengatakan apabila bulan Ramadan sebenarnya makin banyak makanan-makanan yang terpaksa dibuang sebabkan pembaziran. Kalau kita pergi pasar Ramadan, lapar-lapar kita belilah macam-macam makanan, dan bila dah berbuka, banyak makanan yang tak habis, kita pun buang. Jadi bulan Ramadan paling banyak sisa makanan yang dibuang. Kemudian budaya lestari. Ini apa yang nak katakan sebagai untuk kita melestarikan alam sekitar. Jadi ini adalah antara kempen-kempen. Dan sekarang ni banyaklah. Apabila yang dilaksanakan kempen besar ini, adalah banyak kempen-kempen alam sekitar. Itu macam peranak ni, contoh apa pandangan kita. Sekarang ni harimau Melaya ni dah semakin pupus ni. Harimau Melaya ni dah semakin pupus dekat negara kita ni. Jadi apa peranan kita nak memelihara ni? Arah harimau Melaya. Besok orang dah tak kenal lah. Dia orang dah tak kenal lah apa dia harimau. Jadi ini adalah tugas kita untuk melindungi daripada harimau Melaya ni, daripada pupus. Yang kedua, sungaiku hidupku. Ni sungai-sungai dah tercemar. Sungai-sungai dah tercemar. Sedangkan sungai-sungai ni adalah salah satu fungsi dia adalah untuk dia mengalirkan air masuk dalam laut supaya tak berlakunya banjir dan sebagainya. Dan juga sungai ini membekalkan air minuman pada kita. Jadi tugas kita untuk kita menjaga sungai.
Kemudian kempen kesedaran 3R, kemudian pelihara paya bakau. Paya bakau ni pun penting juga untuk kita pelihara. Ini antara kempen-kempen lah. Kempen alam sekitar yang ada sekarang ni. Dan juga untuk ni, jadi kita ada 6 prinsip gaya hidup lestari. Yang pertama, pemeliharaan hidupan liar. Pemeliharaan hidupan liar, penggunaan sumber air lestari, kemudian menyokong sumber makanan tempatan dan organik, kemudian penggunaan bahan-bahan lestari, penggunaan kenderaan lestari, data habit kapul, kemudian sifar sisa dan sifar karbon. Kita akan jelaskan satu persatu. Apa dia kata sebagai pemeliharaan hidupan liar? Jadi pemeliharaan hidupan liar ni kita perlu memahami kitaran dan kaitan kewujudan setiap haiwan. Jadi setiap haiwan ni sebenarnya ada fungsi-fungsi yang tersebut. Ada fungsi-fungsi yang tersendiri. Kalau kita lihat gagak tu pun ada fungsi dia sendiri. Kan? Cacing dalam tanah pun ada fungsi dia tersendiri. Jadi semua apa yang ada Allah tak jadikan dunia ni, binatang-binatang sebenarnya ada fungsi-fungsi sendiri. Jadi ada kitaran dan kaitan kewujudan setiap haiwan tu ada fungsi sendiri. Jadi kita kena faham tentang kitaran dan kaitan kewujudan setiap haiwan. Kerana kemusnahan sesuatu jenis haiwan akan berkesan kepada haiwan yang lain. Kalau seandainya kalau kita tengok dalam National Geographic kan, kadang-kadang kita lihat kesian juga kadang-kadang. Kita tengok kadang-kadang seladang kena makan dengan harimau, kena makan dengan singa dan sebagainya. Tapi memang fitrah dalam hutan macam itu. Jadi kalau kita nak kata harimau ni zalim pergi makan seladang dan sebagainya, tak boleh. Sebab memang itu fitrah dia. Kalau kita tengok dalam National Geographic, itulah keadaan dia. Ular makan anak dan sebagainya, itu memang fitrah dia, kita memang tak boleh halang. Sebab ada dia punya ketentuan-ketentuan yang ada, yang Allah tak jadikan itu. Jadi dia kesan daripada kegagalan menjaga hidupan liar di masa hadapan akan melanggar serta mengganggu ekosistem hidupan liar tersebut dan akan menjurus kepada kepupusan secara keseluruhan. Itu seperti mana saya beritahu tadi, harimau Melaya dekat negara kita dah semakin pupus, dah semakin sedikit. Sebab itu kita ada kempen untuk memelihara harimau Melaya. Yang kemudian penggunaan sistem sumber air lestari. Maksudnya kat sini hampir 71% muka bumi dipenuhi air merangkumi air laut, sungai, tasik, glasia, air hujan dan juga uap air. Dan tubuh kita sendiri pula terdiri daripada 60% air. Jadi terdapat krisis bekalan air di beberapa negeri di negara ini kerana sistem pengurusan sumber air meliputi sistem tapungan dan tempat keadaan air tidak dapat menampung keperluan semasa. Ini kerana kelemahan untuk sistem pengurusan sumber air itu. Kelemahan daripada sistem pengurusan sumber air meliputi sistem tapungan dan tempat keadaan air menyebabkan tidak dapat menampung keperluan itu. Kadang-kadang tempat hutan yang telah digazetkan sebagai tempat keadaan air itu pun telah diganggu. Hutan yang telah digazetkan sebagai tempat keadaan air itu telah diganggu menyebabkan tak dapat. Maksudnya air terbuanglah kalau hujan, tak dapat ditakung. Dan krisis ini ditambah lagi oleh kesan pembalakan yang menyebabkan pengurangan tempat tadahan dan berkesan kepada takungan air sedia ada. Dan daripada itu ialah faktor pertambahan penduduk yang begitu pesat, sungai tercemar dan lain-lain lagi. Okay, seterusnya tentang menyokong sumber makanan tempatan organik. Ini makanan-makanan organik kan. Jadi makanan organik ni adalah makanan yang baik akan menjamin kesihatan yang baik serta melahirkan kehidupan yang baik. Makanan yang baik dan berkhasiat adalah menggunakan bahan ataupun baja organik yang bebas racun dan pewarna. Kalau kita lihat sekarang ni, dekat tempat kita di pasaran sekarang ni kebanyakan ialah sayur-sayur yang yang ditanam menggunakan racun kimia, baja kimia dan sebagainya. Jadi kita kena ubah cara hidup kita kena gunakan bahan ataupun baja organik sebab bahan baja organik yang kita gunakan untuk tambahan kita sebenarnya menghasilkan tanaman yang lebih berkhasiat kepada diri kita. Kita baca ayam yang diternak secara organik lebih sihat daripada cara konvensional dan tanpa penyakit. Cuma sekarang ni ayam organik mahal sikit lah. Kan? Ayam organik ni mahal sikit tak berbanding dengan ayam yang diternak secara biasa. Tanaman yang ditanam menggunakan baja organik mampu mengekalkan kesuburan tanah. Sebab kadang-kadang bila kita menggunakan baja kimia, menggunakan baja kimia ataupun racun kimia menyebabkan kesuburan tanah terjejas. Tapi kalau seandainya digunakan baja organik, tanah semakin subur. Dan makanan selamat, makanan menjadi selamat
sayur kita gunakan sayur kita gunakan baja organik itu lebih selamat banding dengan kita gunakan baja kimia atau racun kimia. Kemudian kita semula sistem tanaman dan mengawal rumpai dan proses secara semula jadi. Maksudnya proses semula jadi kita gunakan haiwan yang lain untuk mengawal pembiakan serangga yang ada. Jadi banyak kajian yang meneliti kandungan nutrien dalam buah, sayuran dan bijiran menunjukkan bahawa hasilan organik lebih tinggi ke antioksidan. Hasilan organik lebih tinggi antioksidan berbanding dengan cara konvensional. Seterusnya, penggunaan bahan-bahan dasari. Ini tetap penggunaan barang-barang plastik untuk pembungkusan makanan dan minuman akan menyebabkan timbunan bahan pelupusan untuk jangka panjang. Ini adalah untuk kerana plastik mengambil masa 1000 tahun untuk dilupuskan. Sebab itu kita tengok tadi, itu dalam plastik-plastik dibuang dan sebagainya. Dan walaupun kita ada tempat timbunan sampah, tetapi untuk kita melupuskan plastik tu, untuk melupuskan plastik tu, dia akan mengambil masa selama 1000 tahun untuk dilupuskan. Jadi kita bayangkanlah, kita pun hidup berapa tahun dia, 65 tahun. Tetapi plastik ni nak dilupuskan 1000 tahun. Kepada beberapa generasi-generasi kita. Berapa lapis generasi kita, baru plastik itu boleh dilupuskan. 1000 tahun. Kita perlu berusaha untuk menggunakan bahan alternatif yang lebih bersih persekitaran serta menjimatkan kos dan mengelakkan kerosakan. Penggunaan bahan biodegradasi mampu menyelamatkan alam sekitar. Ini antara contoh-contoh lah ni. Ini dia boleh dilupus plastik ni. Plastik ni dia produk biodegradatif ni boleh dilupuskan ataupun terurai hanya dalam tempoh 12 hingga 4 bulan berbanding dengan plastik yang sedia ada. Ini ada ni. Kalau kita nak gunakan beg plastik ni, dia ada sama kita gunakan beg plastik lah. Itu sebabnya kita digalakkan kalau kita pergi kedai, kita bawa lah kita punya beg kita sendiri kan. Tak payahlah kita gunakan beg plastik. Sebab sekarang kita lihat, walaupun dah diadakan kempen untuk mengelak penggunaan beg plastik sampai kena bayar 20 sen, itu pun kita masih lagi tak ambil contoh. Bayarlah 20 sen bayarlah 20 sen macam mana pun. Jadi sebenarnya kita menyumbang kepada pencemaran alam secara tidak langsung. Okey, yang ini penggunaan kenderaan lestari. Sekarang ni kita dah semakin banyaklah kereta-kereta hybrid yang dihasilkan. Kereta hybrid yang dihasilkan, maksudnya dia tak menggunakan petrol lah, dia menggunakan elektrik. Dan kemudian dulu ada satu kempen carpool kan. Maksudnya pergi bekerja ramai-ramai. Itu dulu kejap je, sekarang dah senyap lah, tak ada dah carpool ni. Jadi kita berhadapan dengan masalah pelepasan asap daripada kenderaan setiap hari. Oleh itu, alternatif teknologi yang bersih alam perlu diketengahkan. Penggunaan kereta hybrid yang mempunyai dua enjin adalah salah satu cara untuk mengurangkan pencemaran udara. Dengan penggunaan dua enjin yang terdiri pada enjin petrol dan elektrik bateri, ia dapat mengurangkan penggunaan bahan api serta dapat menghemat penggunaan tenaga dan mengurangkan pelepasan. Tengoklah. Okay. Kemudian seterusnya sifar sisa, sifar karbon. Zero waste, zero carbon. Jadi kita menghadapi masalah pembuangan sampah yang tidak terurus dengan baik, terutama di bandar dan juga di desa. Sampah-sampah yang dikutip di atas dilengkupkan di kawasan pelupusan sampah dan dikambus dengan tanah. Itulah cara sekarang ni yang ada. Jadi ada mungkin kajian negeri disediakan satu tempat, sampah-sampah dikutip daripada di rumah-rumah ni, dia akan tempatkan di kawasan pelupusan sampah, kemudian dikambus dengan tanah. Itu tak tahu berapa lama benda tu boleh dilupuskan. Kalau plastik 1000 tahun. Itu kadang-kadang makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Tempat pelupusan sampah tu. Jadi sifar, sisa dan sifar karbon adalah wujud kepada pendekatan pencegahan sisa berbanding pelupusan sisa pada akhir rantaian. Jadi kita mencegah tu lebih bagus. Kita baca sisa makanan kan. Sisa makanan yang dibuang banyak. Kita kena cegah daripada awal. Maksudnya kita kena biasakan makanan supaya macam mana makanan kita tu tak banyak sisa. Macam mana makanan kita makan tu tak banyak sisa. Kalau makanlah secara habis. Makanlah licin. Jadi tak adalah makanan sisa makan tu banyak sangat yang kita buang. Mencegah tu lebih baik. Jadi pendekatan pencegahan sisa berbanding perusahaan sisa pada akhir rantai itu lebih baik. Jadi ianya ada satu pendekatan untuk mengelakkan pembaziran dengan memaksimumkan kita semula,
meminimumkan sisa, mengurangkan penggunaan dan memastikan bahawa produk dibuat untuk digunakan semula, diperbaiki atau diketas semula dalam keadaan semula jadi atau pasaran. Macam kita ada perabot-perabot yang tak pakai kan. Kita kata, buanglah perabot ni. Buanglah ke tempat perlu sabar. Sedangkan kadang-kadang setengah-setengah perabot tu kita boleh kitas semula. Kita boleh baiki semula, mungkin kita boleh gunakan untuk fungsi lain. Itu kata sebagai kitas semula. Jadi kita tak membuang. Tak perlulah kita nak baiki. Kalau kita tengok dekat YouTube banyak kita tengok masalah kan. Dia buat kitas semula, botol dan sebagainya. Kan? Kita sekarang senang je, semua kita nak buang. Okey. Kemudian ini ada antara aktiviti memelihara dan apa antara aktiviti memelihara pembangunan ini. Ini adalah contoh-contoh lah. Ada beberapa contoh yang mana kita boleh laksanakan aktiviti untuk kita memelihara dan memakmurkan bumi. Iaitu yang pertama ialah kita menghijaukan bumi dengan menanam pokok dan tumbuhan di kawasan sekitar. Kalau di rumah kita, kalau ada kawasan-kawasan yang lapang tu, kita tanamlah pokok-pokok. Kita hijaukanlah kawasan lapang kita dengan pokok-pokok kan. Jadi kurangnya menghasilkan, dia boleh menghasilkan banyak oksigen kepada kita, menyejukkan kawasan rumah kita. Jadi kalau tak ada tanah, tanamlah pokok dalam polybag ataupun tanamlah pokok dalam beg plastik, dalam pasu dan sebagainya. Itu mengikut pada kreativiti kita. Kalau tak ada pun kita gunakan tayar yang terpakai. Tayar yang terpakai tu kita cat semula cantik-cantik, tanamlah pokok. Kalau ada kawasan di rumah, di kawasan rumah kita. Ataupun botol mineral tu kita boleh gunakan lagi, boleh tanam pokok dan sebagainya. Itu menghijaukan bumi dengan menanam pokok dan tumbuhan di kawasan sekitar. Kemudian yang kedua, menghidupkan bumi yang mati melalui aktiviti pertanian agar tanah kembali subur untuk itu menghijaukan bumi. Jadi kalau kita lihat sekarang ni banyak tanah-tanah yang terbiar, tanah terbiar tak diusahakan. Jadi kalau kita tengok kat sini ni, ini antara kawasan-kawasan yang kalau kita tengok ini kawasan-kawasan perumahan sebenarnya ni. Tapi ada tanah-tanah yang terbiar ni tapi ditanam dengan sayur ni. Ditanam dengan sayur. Boleh saja. Jadi macam kat sekolah kita pun banyak sebenarnya kawasan-kawasan yang kosong kan. Jadi kita boleh tanam sayur dalam polybag ataupun tanam pokok bunga dalam pasu dan sebagainya. Ini kalau orang duduk dekat apartmen ni kan. Orang duduk kat apartmen pun boleh tanam pokok. Siapa kata duduk apartmen tak boleh tanam pokok? Tengok sini dalam gambar ni. Duduk dekat apartmen pun boleh tanam dalam pokok. Sebenarnya pulang pada kita. Nak buat ke tak? Dia kata sebagai pertanian bandar lah. Jadi kita hidupkan bumi yang mati melalui aktiviti pertanian agar tanah kembali subur dan aktiviti menghijaukan bumi. Jadi kita tanam pokok ni juga jimatkan punya ekonomi lah. Tak perlu nak beli sayur di kedai dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan diri dan persekara bagi kesihatan yang baik dan terjamin. Ini kita buat dah. Kita jaga kebersihan kawasan kita. Buatlah aktiviti gotong royong dengan masyarakat kita, bersihkan sungai, parit dan sebagainya. Sama-samalah kita tanam pokok bunga dengan komuniti kita. Kita jagakanlah kebersihan diri kita. Ini antara aktiviti yang kita dapat laksanakan lah. Yang keempat, mengamalkan penyibatan, pemeliharaan dan kita semula. Kemudian penjimatan melibatkan proses perubahan cara hidup dan usaha menjadikan gaya hidup hijau sebagai pilihan. Ini contoh macam penjimatan air, jimat elektrik. Ini kita kena buat kempen, terutama sekali pada anak murid kita. Macam mana cara nak menggunakan air dengan secara jimat, menggunakan elektrik dengan jimat. Dan InsyaAllah kita akan cubalah akan datang masa akan sekolah kita gunakan ni, panel solar ni. Kita masih lagi tak ada sebab ni belanja ni pun besar juga ni. Panel solar. Yang akan datang insyaAllah dalam perancangan kita buat panel solar di sekolah. Okey, sebenarnya kita tengok sikit kepada ni. Sekejap. Sekejap.
Sekejap ya. Kesayangan kita yang sepatutnya hijau dan nyaman. Malangnya inilah satu-satunya bumi kesayangan kita yang sepatutnya hijau dan nyaman. Malangnya inilah realitinya yang terjadi atas bumi kesayangan kita sekarang. Dicemari sisa pepejal, terutamanya sisa makanan. Kerana kita pentingkan diri, kita membazir. Bumi diancam pemanasan global, pencemaran udara dan dihampak timbunan sampah sarap. Bumi semakin dekat. Sesuatu perlu dilakukan dengan segera sebelum ia terlambat. Masalah ini boleh berubah dengan cara asingkan, kurangkan, guna semula dan hitar semula. Cara paling senang dan terbaik adalah untuk mengurangkan penggunaan kita. Dengan ini, kita boleh kurangkan tenaga, sumber yang diperlukan dan kita juga mengurangkan bahan pembuangan kita. Antara pembaziran kita yang paling ketara adalah makanan. Tapi malangnya, pembaziran makanan adalah hampir 50% daripada sisa. Kita perlu mengurangkan pembaziran makanan. Barangan harga kita boleh digunakan semula untuk penggunaan lain melalui pelbagai cara yang mungkin kita tak pernah terfikir. Penggunaan semula dapat membantu mengurangkan sisa, menjimatkan tenaga dan daya lama boleh dijadikan perhiasan taman. Cantik, murah dan sedap dipandang mata. Daya ini juga boleh menjadi benda yang hendak dijangka seperti gerai larian. Botol air plastik biasanya digunakan untuk menghilangkan dahaga yang selalunya dibuang masih mampu berjasa kepada kita. Botol plastik tadi boleh menjadi pelbagai barangan lain seperti kasut bunga, kepala bus getah dan pengapu. Ada produk tahan lama dan ada yang tidak. Oleh itu, kita perlu hitas semula. Hitas semula memberi nafas baru kepada sisa pepejal dan membolehkan produk baru dicipta. Teknologi generasi seterusnya membolehkan bahan hitas semula menjadi sumber tenaga baru. Bahan hitas semula bertukar menjadi bahan mentah plastik. Semua bermula dengan seperti itu saja. Asingkan, kurangkan, guna semula, hitar semula. Pulihkan bumi kita bersama-sama untuk kehidupan lestari. Kerana ini satu-satunya bumi kita. Kalau kita tidak menyayanginya, siapa lagi? Okey. Ini video ni memang menarik Nak ulangi sekali. Diulangi sekali Ini satu-satunya bumi kesayangan kita yang sepatutnya hijau dan nyaman. Malangnya inilah realiti yang terjadi atas bumi kesayangan kita sekarang. Dicemari sisa pepejal, terutamanya sisa makanan. Kerana kita pentingkan kita membazir. Ancam pemanasan global, pencemaran udara dan dihampak dan sampah sarap. Semakin dekat, sesuatu dilakukan dengan segera sebelum ia terlambat. Tak, ada orang. Masalah ini boleh berubah dengan Orang. cara asingkan, kurangkan, semula dan hitar semula. Cara paling senang dan terbaik adalah untuk mengurangkan penggunaan kita. Dengan ini, kita boleh mengurangkan tenaga, sumber yang diperlukan dan kita juga mengurangkan bahan pembuangan kita. Antara pembaziran kita yang paling ketara adalah makanan. Tapi malangnya, pembaziran makanan adalah hampir 50% daripada sisa. Kita perlu mengurangkan pembaziran
Okey. Itu basically lah tentang video, tentang pentingnya supaya tentang kita melaksanakan kegiatan semula. Jadi insyaAllah video ni saya akan kongsi nanti lah. Kemudian saya akan masukkan dalam WhatsApp nanti. Okey, sebenarnya aktiviti yang kelima ialah aktiviti melihara makmum ini ialah pengurusan sampah di sistem makanan sistematik masuk dalam sistem makanan. Kalau negara-negara maju mereka ada sistem ni. Ini memang dia punya kos memang mahal lah. Kalau negara maju kan dia ada sistem ni. Kita negara Malaysia ni tak ada lagi. Kita hanya lupuskan sampah di kawasan-kawasan pelupusan sampah, tertimbunkan banyak-banyak di situ. Tapi kalau negara maju dia ada sistem ni. Ni. Tapi mahal lah di sistem ni. Kemudian ada juga kita makanan yang lebih sisa makanan kita boleh diolah menjadikan ni, menghasilkan ulat-ulat ni. Dinamakan sebagai ulat BSF. Ni sebenarnya ulat ni adalah ulat untuk ternakan ikan. Sangat bagus lah. Ni. Jadi sistem makanan ni kita boleh olah. Kita bela dia, kita olah jadikan ulat BSF untuk makanan ikan. Jadi ada juga kita buat kompos daripada sistem makanan. Jadi sistem makanan kita boleh buat kompos, maksudnya kita hasilkan tanah. Ada juga daripada ni juga kita, kalau kita lihat kat sini ni, dia ada ni, tapi ni dijual lah ni. Dia daripada sistem makanan ni kita kumpul daripada, contohlah macam setiap hari kita masak kan, daripada sisa-sisa kulit bawang, daripada sisa-sisa lebihan sayur yang kita siang tu, ataupun sisa-sisa makanan yang bahan mentah lah. Jadi kita boleh kompos setiap hari. Kemudian daripada sini dia akan hasilkan air ni. Dia akan ada air ni, air tu kita boleh buat air baja. Dia ada di situ. Ini dia sama ada kompos ataupun kita menghasilkan air baja dia. Okay, kemudian yang keenam ialah mengadakan program penghijauan di organisasi. Mengadakan program penghijauan di organisasi, tempat kerja, komunikasi dan kediaman. Ini kita ada program penghijauan. Contohnya macam kurangkan penggunaan kertas. Paperless. Kita gunakan dah. Di tempat kerja kita cubalah menggunakan paperless. Kemudian kita kena buat program penjimatan elektrik, banyakkan poster-poster, banyakkan papan-papan peringatan supaya kita jimatkan elektrik. Kalau boleh dalam setiap kelas tu kena ada peringatan jimatkan elektrik. Kemudian penjelasan suhu pendingin hawa. Kemudian menutup servis elektrik yang tidak digunakan. Kemudian membuka tingkap untuk penjayaan. Walaupun tempat kita kadang-kadang kita gunakan aircon kan. Tapi tak semestinya sepanjang masa kita gunakan aircon. Terutama sekali dalam sekarang COVID ni. Sebenarnya COVID tu tempat tertutup tu lebih cepat COVID berkembang biak. Jadi kita gunakanlah jangka masa tertentu. Masa ni mungkin kita gunakan aircon, tapi jangka masa lain kita tak gunakan, kita gunakan kipas. Terbukalah tingkap-tingkap supaya udara lebih selamat untuk bergerak. Okey, ini antara, kemudian seterusnya. Kemudian aktiviti pertanian. Itu tadi antara aktiviti. Ini adalah aktiviti pertanian lestari, penghijauan. Ini adalah laman dapur. Ini laman dapur ni maksudnya kita bercocok tanam dalam kawasan rumah, hasil untuk kegunaan isi rumah ataupun kongsi dengan jiran. Kita tanam pokok. Kadang-kadang daripada hasil tanam pokok sayur tu kadang-kadang kita gunakan untuk diri kita dah cukup lah, tapi ada lebih. Dengan itu kita boleh kongsi dengan jiran-jiran kita. Itu kita boleh sedekah lah kepada jiran kita. Dapat pahala kan. Siapa yang kita dapat manfaat dari kita dapat pahala, kita sedekahkan kepada jiran-jiran. Itu yang kita laman dapur. Kemudian landscape jalan. Jalan yang dilandscapekan oleh kejiranan ataupun komuniti punya pelbagai fungsi termasuklah kebun komuniti. Jadi antara kalau kita ada komuniti di tempat kita lah, kita buatlah landscape jalan. Kemudian rumah hijau. Rumah hijau ini dibina di kawasan rumah sendirian, rumah atau komuniti, boleh jalankan dengan untuk tujuan komersial. Ini kos dia mahal lah. Kemudian hutan makanan. Kita dalam satu kawasan itu ada pelbagai jenis makanan dalam satu kawasan. Seperti buah-buahan, kekacang, herba dan juga sayur-sayuran. Kemudian seterusnya laman bumbung. Kalau kita tengok kat sini, ni bumbung rumah ni, bumbung rumah ni rata kan, tak ada apa-apa atas tu kosong. Jadi daripada terbiar kosong tu, boleh juga ditanam
tanam tanaman. Mujurlah kawasan apa bumbung sekolah kita ni tak ada bumbung rata ni kan. Tak boleh kita tanam pokok di atas bumbung sekolah kita. Okey, ini jadi memanfaatkan bumbung rumah ataupun bangunan untuk bercocok tanam. Jadi boleh mengurangkan kepanasan bangunan. Jadi kalau kita tanam pokok atas ni, secara tak langsung jadi bangunan tu jadi sejuk. Bangunan jadi sejuk dan juga meningkatkan kualiti udara. Kemudian dinding hijau. Dinding yang tak pakai, dinding yang kosong. Kat rumah kita dinding kosong kan, tak guna. Boleh tanam. Kita gunakan dinding ni untuk kita tanam. Ni ada cara dia ni. Jadi kita boleh tanam. Memanfaatkan ruang dalaman ataupun luaran sebuah dinding untuk tanaman. Kita boleh tanam dinding rumah kita yang kosong tu. Dengan pokok bunga ataupun pokok sayur. Kemudian pertanian menegak. Ini kalau pertanian menegak ni dia ada kos lah. Kita kena belilah alat-alat dia ni. Ataupun kita tak payah beli, tak apa. Aktiviti kita guna ni. Jadi tanaman ditanam secara menegak, penghasilan lebih tinggi berbanding dengan mendatar. Jadi dia punya objektif dia kalau penghasilan, kalau menegak ni dia punya hasil lebih tinggi kalau berbanding dengan kita tanam secara mendatar. Hidroponik, penanaman yang tidak menggunakan tanah. Hanya menggunakan air yang dicampur dengan nutrien. Ini kalau nak ni kita kena belajar lah ni, hidroponik ni. Tapi alat-alat sekarang ni sebenarnya dah dijual, dekat nursery dah dijual. Dia boleh ajar kita macam mana cara nak buat tanah hidroponik. Aquaponik, ni dia tanaman gabungan antara hidroponik dan aquaculture. Pasal kat sini dia ada tanam, dia ada satu tempat tu dia ada tanam sayur, dia digabungkan dengan aquaculture. Itu dia sebagai aquaponik. Ada aquaponik. Jadi menanam sayuran dan ternak ikan dalam satu kawasan yang sama, sistem aliran air berpusing. Jadi ternakan ikan ni kepada sayuran dan kembali kepada tangki ikan dan seterusnya. Maksudnya dekat situ najis daripada ikan tersebut, dia najis pada ikan tu dia akan salurkan ke atas, dia akan jadi baja kepada sayuran. Jadi tak payah untuk baja. Dan kemudian boleh juga ternakan haiwan. Kalau kawasan kita dan bandar rasa tak sesuai lah ni. Kalau kawasan kampung mungkin boleh lah. Tapi kalau kita nak bela boleh juga. Mungkin 2-3 ekor ayam lah. Kalau kat rumah kita bela dalam kandang, boleh lah 2-3 ekor ayam. Haiwan kecil lah. Contohnya seperti ayam, itik, puyuh, angsa dan juga anam. Yang penting dia tak mengganggu keselesaan dan keteraman masyarakat setempat. Kemudian seterusnya aquaculture. Ini tebus guna tanah terbiar untuk ternakan kolam. Dan boleh disepadukan dengan ternakan ayam. Dia boleh disepadukan dengan ternakan ayam. Kemudian ternakan lebah. Tak memerlukan kawasan yang luas. Dia ternak untuk kegunaan sendiri. Okay, seterusnya. Saya dah nak habis dah ni. Kita dah slide 55. Jadi ini jadi ini adalah beberapa rancangan itu tentang program lestari dan penghijauan sekolah. Kalau kita lihat kawasan sekolah kita ni kan, kawasan yang luas juga. Dan banyak lagi sebenarnya kawasan-kawasan yang kita boleh lestarikan dan boleh juga kita hijaukan kawasan sekolah kita ni. Dan ini antara beberapa perkara yang kita telah buat. Contohnya macam laman lestari. Dekat laman lestari yang dekat depan tahun 6 tu, dekat aquarium tu kita ada sediakan medan bacaan. Kat situ juga ada kolam ikan, ada juga aquarium. Juga kita ada buat ikan dalam parit. Dan kita semula ni minyak masak dan kertas lama. Minyak masak ni sebenarnya kita boleh buat program juga macam di sekolah kan. Kita ada ramai parent. Kita ada ramai parent. Maksudnya kita sediakan satu tempat pengumpulan minyak masak. Dan jadi mana-mana parent yang nak sumbangkan minyak masak terpakai, letak je kawasan tersebut. Dia datang ke sekolah, dia letak je di kawasan tersebut. Jadi minyak masak ni kita boleh jual balik ataupun kita boleh kitas semula minyak masak ni. Minyak masak ni kalau kita pandai kita boleh buat sabun. Jadi kita boleh jimat. Ataupun kertas lama. Jadi parent-parent yang ada kertas lama, buku lama tak boleh tu nak untuk dilepaskan, kita sediakan satu tempat, jadi kita boleh jual. Itu nama sebagai kitas semula. Kemudian penghijauan kita kena buat taman mini, fotografi, pokok bunga, program 3K. Kemudian program 1 kelas, 2 pasal bunga. Kita baru ni kita dapat jalan kejap je. Berapa bulan je. Lepas tu PKP. Sekarang pokok-pokok tu
yang ada di di luar kelas tu banyak yang dah terbiar dan telah pun dibawa ke bawah. Dan kita juga dalam untuk menguatkan lagi kelab pencipta alam di sekolah kita ni, kita ada pelajar-pelajar sekolah menengah. Jadi kita cubalah perkuatkan kelab pencipta alam ni supaya kita nak libatkan pelajar yang paling utama. Jadi kalau boleh kita tak nak membuatkan guru-guru, tapi yang pentingnya kita nak libatkan pelajar-pelajar. Sebab pelajar-pelajar sekolah menengah tu pelajar-pelajar yang dah besar lah. Kita libatkan pelajar-pelajar ni, jadi kita kuatkan kelab kita alam ni untuk sama-sama membantu. Okay, seterusnya kita ada ketandangan sebenarnya untuk pelaksanaan dan pilihan solar study kita ada ketandangan, maksudnya kita dah ada blueprint namanya untuk melaksanakan program study penjawab solar ni. Ini sebagai contoh lah. Ni ada, kita ada dah. Ini blueprint ni. Kita dah ada dah sebenarnya untuk program kertas cadangan pelaksanaan penilaian sekolah dasar ni. Kita dah ada dah. Cuma perlu kita laksanakan saja. Okey, seterusnya. Dan seterusnya satu lagi tentang kita, jadi untuk kita memudahkan kita untuk kita melaksanakan program study penjawab ni, kita ada, sebenarnya tahun ni kita ada masuk pertandingan sekolah hijau, anjuran daripada Majlis Pembedaran Kajang. Dan sepatutnya dia punya tarikh dia ialah tarikh tutupnya ialah pada 29 Oktober. Dan saya rasa benda ni pun telah dijelaskan dalam bahagian pentadbiran Seri Rasmi. Jadi cuma lepas ni kalau ada apa-apa lagi perkara yang bersangkutan dengan pertandingan anugerah sekolah hijau ni, minta guru besar dan pengetua boleh berbincanglah dengan pentadbiran masing-masing untuk melaksanakan ni. Okey, kat sini ini contohnya antara beberapa pertandingan yang diadakan ni. Pertama sekali tentang kita semula, 3R, reduce, use dan recycle. Maksudnya reduce, beli dan guna apa yang perlu saja. Reuse, fikir sebelum buang. Recycle, jadikan sisa sebagai sumber. Kemudian inovasi dan kreativiti, sisa makanan dikompos jadikan makanan ternakan atau dibuat kompos. Kempen tiada sisa makanan tertinggal. Minyak masak terpakai dijual ataupun dibuat sabun. Penjimatan tenaga elektrik, kaedah ataupun idea alternatif, program penjimatan tenaga ataupun guna punca tenaga lain. Kemudian penjimatan air, program penjimatan air atau guna air hujan untuk mempasuk ataupun menyiram pokok. Kalau kita lihat dekat bangunan sekolah kita sebenarnya, kalau setiap kali hujan sebenarnya banyak sebenarnya air yang dilepaskan daripada bubung tu. Sebenarnya ke mana air tu pergi? Banyak pergi masuk dalam sungai lah, sungai-sungai ramal. Tapi sebenarnya kalau kita dapat kumpulkan, masukkan dalam tangki tu pun, itu dah kira okey dah. Okey. Sekurang-kurangnya dapat menjimatkan penggunaan air paip. Jadi air yang mengalir daripada bumbung tu, daripada terbuang masuk dalam sungai tu, kita salurkan masuk dalam tangki. Sebab sekolah kita banyak tangki besar-besar. Okey, kebersihan bahan pembersih. Kita kurang gunakan bahan pembersih kimia. Kena ambil plastik, tak menggunakan plastik atau mesin untuk membungkus makanan. Alhamdulillah kita dah praktikkan benda ni. Maksudnya pelajar-pelajar tak pakai polybag ataupun tak pakai polisi atau plastik. Dia dah bekalkan dengan tupperware masing-masing. Kebersihan kawasan sekolah, penghijauan tanam pokok landscape, menjaga bilangan pokok sedia ada dan tanaman pokok baru. Okey, jadi saya rasa itu saja tentang taklimat pada hari ini. InsyaAllah semoga apa yang telah kita dengar kita adakan pada hari ini, taklimat ini dapat kita sama-sama dapat mendapat apa kita. Yang penting ialah kerjasama dan muafakat lah. Kerjasama dan muafakat InsyaAllah untuk kita mencapai apa yang telah kita cita-citakan supaya kita menjadikan sekolah kita sekolah yang lestari dan sekolah yang hijau. Dan kita ada dua kata hikmah ke sini. Ialah sebuah langkah yang kecil adalah sebuah jalan awal yang panjang. Jadi kalau kita nak membuat itu, kita kenal daripada sebuah langkah yang kecil. Daripada langkah yang kecil itu akan bermulanya dari sebuah langkah awal yang panjang. Dan kemudian untuk menjadi yang terbaik,
Untuk menjadi yang terbaik, engkau harus memiliki impian yang besar. Kita kena ada impian yang besar dan ada perlu semangat untuk mewujudkannya. Jadi jangan awal-awal kita dah putus asa dan sebagainya, patah semangat. Jadi kita ada semangat yang besar, kita ada impian besar, semangat yang besar, lalu semangat untuk mewujudkannya, insyaAllah. Jadi itu saja lebih kurang taklimat pada saya pada hari ini, insyaAllah. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada saya ucapkan kepada semua yang hadir pada ini atas kesabaran dan perhatian anda semua daripada hari ini, hari Sabtu, dan insyaAllah dah hampir 11.30. Macam mana saya jadikan lebih kurang kita buat program lebih kurang dalam sejam atau 2 jam setengah, 2 jam ataupun sejam setengah. Jadi saya serahkan kembali kepada Pengerusi Majlis, Pak Lina.